Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah pertama kali dapat bersiaran dengan Triple IRD. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membahaskan secara ringkas berkaitan dengan hikmah, kehilangan ataupun keciciran hikmah dalam kalangan umat Islam. Mengapakah saya memilih tajuk berkaitan dengan hikmah? Kerana bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Dan seringkali di dalam Al-Quran, Allah mensekalikan antara hikmah dan Al-Quran. Dalam erti kata yang lain, hikmah itu akan didapati sekiranya kita benar-benar mengikuti ajaran dan pedoman Al-Quran. Begitu juga sekiranya kita meninggalkan Al-Quran, kita akan kehilangan hikmah seperti yang banyak dibahaskan oleh ilmuwan Islam pada hari ini. Baik, kita melihat Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita mendapati perkataan hikmah di dalam Al-Quran diulang sebanyak 20 kali. Separuh daripadanya Allah Subhanahu Wa Taala mensekalikan hikmah dengan Al-Quran. Sebanyak kalau tadi perkataan hikmah ada 20 kali, ada pun ayat-ayat yang mensekalikan kitab dan hikmah kitab iaitu Quran dan hikmah sebanyak 11 kali. Sebanyak 11 kali. Al-kitab wal hikmah, al-kitab wal hikmah. Dari 11 ayat yang berkaitan yang disekalikan hikmah dan al-kitab, 7 daripadanya Allah menyelitkan elemen ilmu. Menyelitkan elemen ilmu dan dari 7 itu 4 darinya Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan kepentingan tazkiyah, iaitu penyucian, pembersihan dalaman, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Justru kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita dapati perkataan hikmah ini sinonim dengan Al-Quran, sinonim dengan komitmen Al-Quran, sinonim dengan ilmu dan dekat dengan tujuan tazkiyah, iaitu penyucian jiwa. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Allah mengilmukan mereka dengan kitab dan hikmah dan Allah menyucikan mereka, menyucikan jiwa mereka. Begitu juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 231, Allah katakan wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dialah yang menyucikan kamu dan mengilmukan kamu dengan kitab dan hikmah. Dalam ayat-ayat yang lain juga Allah mengapitkan perkataan hikmah itu dengan kitab, dengan ilmu dan dengan penyucian jiwa. Baik, seperti yang telah digariskan oleh ulama mantik, dalam kita membahaskan satu-satu perkara, mesti kita dapat gambaran terutamanya definisi terhadap topik yang kita nak bahaskan. Perkataan hikmah, apakah definisi hikmah, apakah maksud hikmah? Dari sudut kepentingan dan keterujaan manusia untuk memahami hikmah, bukan sekadar digeledah dan dibahas oleh dunia Islam, bahkan dalam dunia ilmu peradaban ataupun masyarakat selain dari Islam pun mereka membahaskan berkenaan hikmah. Masyarakat barat panjang lebar membahaskan soal wisdom, kebijaksanaan.
Maka terlebih dahulu kita perlu melihat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu dan begitu juga yang kini. Antara yang menarik, oleh kerana perkataan hikmah itu disebutkan selepas dari Al-Quran. Selepas dari Al-Quran, selepas dari kitab, sebagai contoh dalam ayat yang saya bacakan tadi, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang mengilmukan kamu dengan kitab dan hikmah. Dan konsisten di dalam Al-Quran, kita dapati perkataan Alkitab terlebih dahulu disebutkan di dalam Al-Quran, kemudian barulah dilangsungkan perkataan hikmah. Kitab dulu, baru hikmah. Oleh kerana itu, pada hari ini ramai yang menyatakan betapa penting kita berhikmah dalam berkata-kata, dalam bertindak, dalam berperilaku. Kita perlu faham hikmah seperti yang digagaskan oleh Al-Quran, mestilah terlebih dahulu kita mengikuti ajaran ataupun peraturan sama ada peraturan berfikir, peraturan berbicara, peraturan bertindak, semuanya mesti kita utamakan peraturan-peraturan yang telah dikemukakan oleh Al-Quran. Selepas dari Al-Quran barulah munculnya hikmah. Justru Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau membahaskan perkataan hikmah ini secara ringkas. Hikmah ini adalah sunnah. Hikmah ini adalah sunnah. Imam Qatadah menjelaskan rasional di sebalik pendefinisian tersebut adalah kerana selepas dari Alkitab adalah hikmah. Dan apa lagi yang berautoriti dari sudut tertibnya selepas dari Alkitab, selepas dari Al-Quran, melainkan as-sunnah, iaitu panduan dari Nabi SAW. Ini definisi yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Baik, adapun kalau kita lihat dalam tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang terkenal sebagai bukan sekadar mufassir, bahkan ahli falsafah Islam, membahaskan istilah yang penuh falsafah ini, iaitu istilah hikmah. Antaranya beliau menyatakan hikmah adalah mengetahui makna hikmah dan tujuan tertentu. Mengetahui makna, bukan sekadar melaksanakan, tetapi mengetahui makna, tujuan, maqasid ataupun objektif sesuatu perkara itu dilaksanakan. Begitu juga ada definisi lain yang menjelaskan hikmah adalah bersikap objektif dalam melaksanakan sesuatu, jelas apa yang mahu dicapai, apa yang mahu diraih, itu maksud hikmah. Antaranya dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Adapun Imam Malik rahimahullahu taala, beliau menjelaskan hikmah itu adalah mengetahui agama, memahami secara mendalam berkenaan agama dan mengikuti ajaran agama, ajaran ad-din. Jadi dari sudut ini Imam Malik meletakkan turutan. Yang pertama mengetahui, kemudian mendalami, kemudian mengikuti apa yang telah diketahui. Jadi definisi ini agak hampir juga dengan perbahasan falsafah ilmu, iaitu ilmu bukan semata-mata informasi pengetahuan, tetapi garapan daripada pengetahuan itu dapat menunjukkan kepada kita mana benar dan mana salah, dan kita boleh mengikuti jalan yang benar. Pada masa yang sama kita boleh menjauhkan diri dari jalan yang salah. Baik. Dalam definisi yang lain terkait juga dengan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran, antara nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan, yang memisahkan antara hak dan batil. Pemisahan antara hak dan batil itu jugalah yang turut bermaksud sebagai hikmah. Sebagai hikmah. Itu
kalau kita lihat dalam perbahasan para ulama Islam, ada pun yang diangkat oleh Barat, mereka pun ambil dari ahli-ahli falsafah Yunani, Greek, antaranya dari Socrates. Dia menjelaskan bahawasanya wisdom itu, kebijaksanaan, hikmah itu adalah apabila aku tahu bahawasanya aku tidak tahu apa-apa. Ini agak luar biasa yang dijelaskan oleh Socrates. Dan dari metodologi itulah dia dapat membongkarkan penyelewengan ilmu. Begitu juga eksploitasi intelektual terhadap kepentingan, berdasarkan kepentingan politik. Dia menjelaskan bahawasanya wisdom, hikmah, kebijaksanaan itu adalah apabila aku tahu bahawasanya aku tidak tahu apa-apa. Jadi ucapan ini bukan untuk menjustifikasikan bahawasanya tak apa, aku bodoh pun tak apa. Tidak. Tetapi ini merupakan satu konsep yang diketengahkan oleh Socrates dalam menyanggah masyarakat yang serba tahu, macam masyarakat hari ini. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, golongan Ar-Ruwaibidah, iaitu semua benda nak komen, semua benda nak ulas. Jadi untuk menyanggah budaya tunjuk tahu ataupun buat tahu yang dimainkan oleh golongan sofis, maka Socrates menjelaskan bahawasanya wisdom, kebijaksanaan, hikmah itu adalah apabila aku tahu sebenarnya aku tidak tahu apa-apa. Jadi konsep ini dilangsungkan dengan persoalan-persoalan yang membina kepastian. Jadi hikmah itu bukan semata-mata apa yang diungkapkan oleh Socrates tadi, tetapi untuk mendapatkan kepastian dalam bahasa Islam, untuk menjalankan proses tabayun. Maka dari itulah Socrates menjalankan persoalan-persoalan hidup, mengemukakan argumen-argumen yang selama ini masyarakat menganggap mereka telah tahu perkara itu. Tetapi Socrates mengemukakan persoalan demi persoalan. Dari persoalan itulah menghasilkan ilmu kepastian dalam kehidupan. Jadi ini antara yang dikemukakan oleh ahli falsafah Greek Yunani yang terdahulu. Begitu juga kalau kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Inggeris, mereka menjelaskan wisdom, hikmah, kebijaksanaan itu adalah apabila semua kata-kata, tindakan dan langkah itu semuanya tepat pada masanya, tepat pada keadaannya, relevan pada kehendak situasi. Itu bermaksud, itu yang dimaksudkan sebagai wisdom. Jadi kalau kita lihat perbahasan ilmu dalam peradaban Islam dan perbahasan ilmu dalam peradaban Greek Yunani, seakan-akan ada persamaan di situ. Adalah hikmah ini mendapatkan kepastian hidup. Dan perkara itulah yang menjadi masalah umat pada hari ini, adalah apabila kita menjalani sesuatu tetapi kita tidak jelas sebab apa kita buat perkara itu, sebab apa kita sebut, sebab apa kita bangunkan, sebab apa kita tegakkan perkara itu. Kita tidak jelas tujuan dan objektif. Akhir sekali kita menjadi umat masyarakat yang tidak berobjektif, sama ada dari sudut aktiviti, sama ada dari sudut pengolahan isu, sama ada bahkan dari sudut keagamaan, dari sudut tamadhub, bermadhab. Akibat daripada tidak ada hikmah menyebabkan kita keliru apakah hikmah ataupun apakah objektif di sebalik apa yang kita buat. Baik, jadi disiplin yang perlu kita pegang apabila kita membahaskan istilah-istilah Al-Quran, sama ada istilah itu istilah istiqamah ke, istilah hikmah ke, istilah
istilah apa lagi? Istilah rahmat ke, istilah adil ke, semua itu merupakan istilah-istilah Al-Quran. Maka disiplin kita terhadap istilah-istilah Qur'aniyah tadi, kita perlu rujuk bagaimana ayat Al-Quran mengolah istilah tersebut. Barulah kita dapat menggunakan, memahami istilah tersebut dengan cara yang betul, dengan cara yang tepat, sebagaimana yang digagaskan oleh Al-Quran. Jadi antara istilahnya adalah istilah hikmah. Seperti yang dijelaskan pada awal tadi, bahawasanya perkataan hikmah ini tidak lari dari ilmu, tidak lari dari ilmu, dan tidak lari dari elemen tazkiyah, penyucian jiwa. Jadi kalau kita lihat maksud ilmu, maksud ilmu pengetahuan adalah mengetahui sesuatu, dapat menilai sesuatu. Dalam bahasa kita, dapat menilai mana perkara yang betul, mana perkara yang salah, dan dapat mengeluarkan diri kita dari kejahilan, dari kejahilan. Baik, itu ilmu. Jadi ilmu yang digagaskan oleh Al-Quran adalah satu nikmat yang perlu dinikmati. Satu nikmat yang perlu dinikmati. Dan memang sifat manusia ini memiliki daya yang sering tertanya-tanya. Selagi mana manusia tidak dapat menjawab persoalan-persoalan hidupnya, maka manusia susah untuk merasa puas dan bahagia. Maka disebabkan itu antara maksud kebahagiaan adalah pengetahuan. Kerana dari pengetahuan itu manusia memperolehi kebahagiaan dan jelas akan makna kehidupan mereka. Jadi sebagai contoh, sifat manusia yang sering tertanya-tanya, kita boleh bayangkan kalau orang apungkan kepada kita satu teka-teki. Teka-teki. Kemudian kita tak boleh nak jawab teka-teki itu. Tak boleh nak jawab teka-teki itu. Selagi mana teka-teki itu tidak boleh dijawab oleh kita, kita tidak berjumpa dengan jawapan yang sebenar, kita akan rasa tak puas hati. Silap-silap tak boleh tidur. Silap-silap tak boleh tidur. Jadi itu merupakan bayangan pengaruh ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Yang menghubungkan kita dengan kebahagiaan adalah ilmu pengetahuan dan jawapan-jawapan hidup. Lantas datangnya Islam membawa hikmah menjawab persoalan-persoalan hidup. Dari persoalan-persoalan hidup yang dijawab itu dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maka menemukan kita dengan kebahagiaan. Maka disebabkan itu kalau kita lihat surah yang pertama Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ayat wahyu pertama yang Allah turunkan itu membawa gagasan ilmu, betapa manusia memerlukan ilmu untuk mengetahui dirinya sendiri, untuk mengenali dirinya sendiri, untuk mengenali Allah, untuk menikmati kehidupan, untuk memberi makna dalam kehidupan manusia yang serba memiliki persoalan. Maka kita perlu faham bahawasanya hikmah ini terkait dengan ilmu. Terkait dengan ilmu. Jadi kerap kali kadang-kadang kita dengar orang sebut hikmah ini adalah satu inovasi. Satu inovasi ataupun satu perundingan prinsip ataupun satu sikap yang beralah. Sedangkan hikmah itu adalah berakar dari ilmu yang jelas. Dari ilmu yang jelas. Dan ilmu itu perlu dinikmati. Ilmu itu merupakan suluhan dalam kehidupan kita untuk melihat mana perkara benar dan mana perkara salah. Baik. Adapun pada hari ini, ilmu dijadikan sebagai alat komersial. Itu antara gejala yang menyebabkan kita kehilangan hikmah, kita kehilangan nikmat menikmati ilmu itu, kerana kita menganggap ilmu merupakan
merupakan alat untuk mencapai nilai komersial ataupun status dalam masyarakat. Ini perkara yang berlaku pada hari ini, menyebabkan orang sepatutnya semakin belajar dan semakin berilmu, dia semakin jelas, dia semakin bahagia, dia semakin puas dengan kehidupan, tetapi pada hari ini perkara itu tidak berlaku. Baik. Begitu juga yang terkait dengan hikmah, hikmah yang menghubungkan dengan ilmu, menjadi dilema di kalangan umat Islam pada hari ini, apabila segelintir dalam kalangan umat Islam cuba memisahkan antara agama dan ilmu. Dalam erti kata yang lain, ada yang beranggapan bahawasanya kita boleh menjalankan kehidupan beragama tanpa ilmu. Ataupun dengan kata-kata yang lain, biar bodoh, biar jahil, yang penting baik. Ini merupakan falasi. Merupakan falasi yang menafikan sifat agama itu yang didirikan di atas asas ilmu. Jadi pemisahan antara ilmu dan cara beragama itu akan melahirkan masyarakat yang radikal, masyarakat yang ekstrim, masyarakat yang taklid buta, masyarakat yang emosional, kerana memisahkan antara ruang beragama dan ilmu. Sedangkan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, bahawasanya agama Islam merupakan agama ilmu dan agama ilmu itu merupakan Islam. Jadi dari mana unsur pemisahan antara ilmu pengetahuan, kegairahan manusia untuk mengetahui sesuatu dengan hidup beragama ini, budaya ini datang daripada mana? Maka kalau kita lihat dari sudut sejarahnya, ia datang dari budaya beragama masyarakat Eropah ketika zaman gelap mereka. Apabila masyarakat Eropah, golongan intelek mereka belajar menuntut ilmu di dunia Islam, belajar dari ilmuwan Islam, maka budaya ilmu itu mereka bawa balik ke tanah air mereka, Eropah. Maka ketika itu mereka mengemukakan persoalan-persoalan kehidupan. Sementara pendeta ataupun gereja ketika itu seringkali gagal untuk menjawab persoalan-persoalan kerana kehidupan beragama mereka berdasarkan taklid, bukan berdasarkan ilmu yang pasti. Adapun Islam merupakan agama yang menggagaskan cara beragama dengan ilmu yang pasti. Lantas daripada itulah digambarkan bahawasanya agama ini perlu diikut tanpa pengetahuan, tanpa jawapan yang konkret. Akhir sekali muncul sangkaan dalam kalangan masyarakat barat bahawasanya ilmu ini satu perkara yang lain, sementara agama pula satu perkara yang lain. Maka dari kekecewaan itulah, ringkas ceritanya, mereka meledakkan revolusi yang namanya Renaissance ataupun Aufklärung, cuba memisahkan antara ilmu dan agama. Baiklah, kalau nak beragama sahaja. Adapun dalam usaha kita meneroka ilmu, membina peradaban, mencari jawapan-jawapan hidup, maka kita pisahkan dari elemen agama. Jadi ini merupakan satu kefahaman yang muncul diwarisi oleh masyarakat barat ketika era gelap mereka. Maka muncullah sekularisme. Jadi akar ataupun asal kepada sejarah sekularisme itu adalah apabila masyarakat memisahkan antara agama dan ilmu. Ilmu ini bukan semata-mata ilmu agama, bahkan ilmu dunia. Sementara dalam budaya keilmuan, ulama-ulama Islam terdahulu mereka tidak memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, kerana masing-masing jelas bahawasanya dunia yang sejahtera itu akan menjadi jambatan kepada akhirat kita yang sejahtera. Maka dari sekularisme itulah memunculkan
memunculkan prinsip kehidupan pemisahan antara dunia dan akhirat, yang mana asalnya mereka memisahkan antara agama dan ilmu. Disebabkan itu, terdapat satu perbahasan yang agak panjang juga berkaitan dengan pengistilahan sekularisme dalam bahasa Arab. Bahasa Arab panggil sekularisme ini sebagai ilmaniyah, diambil daripada perkataan ilm, iaitu ilmu. Bermaksud sekularisme merupakan gagasan kehidupan yang berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Maka mereka cuba mengolah satu istilah yang menganggap bahawasanya kalau kamu nak berpegang dengan agama Islam, jangan pegang sangat dengan ilmu. Kalau kamu nak berpegang sangat dengan ilmu, maka kamu jangan terikat sangat dengan komitmen beragama. Ini perkataan ilmaniyah. Jadi perkataan ilmaniyah ini dikritik oleh para ilmuwan. Antaranya Syed Naqib Al-Attas, dia menjelaskan bahawasanya perkataan ilmaniyah ini merupakan perkataan yang tidak tepat. Perkataan yang tidak tepat kerana secularism ni ambil daripada perkataan Latin yang berbunyi seculum. Seculum yang bermaksud masa dan tempat. Masa dan tempat, ataupun dalam erti kata yang lain, kita perlu mengolah kehidupan kita sesuai dengan masa, sesuai dengan tempat. Tapi tiba-tiba dalam bahasa Arab, untuk dipasarkan sekularisme ini kepada masyarakat Islam, tiba-tiba diistilahkan dengan istilah ilmaniyah. Kononnya gagasan mereka gagasan ilmu, sementara Islam ini jauh dari kesedaran ilmu. Jadi perkataan ilmaniyah ini bagi pandangan Syed Naqib, dia katakan tidak betul perkataan ilmaniyah, tetapi yang betulnya adalah alamaniyah, almaniyah, iaitu alam. Alam. Jadi kalau kita lihat maksud seculum itu, maksudnya adalah masa dan tempat keduniaan, maka timbul satu istilah yang lain, hunal aniyah. Di sini dan sekarang. Kita mahu bahaskan persoalan kehidupan kita di sini dan sekarang. Akhirat itu lain cerita, nanti kita bincang. Jadi itu merupakan aspirasi secularism. Justru kalau kita menganggap bahawasanya kita boleh menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang taat tanpa mengutamakan ilmu, tanpa memiliki kesedaran ilmu yang saksama, sebenarnya kita secular in other side of coin. Maka ini yang perlu kita faham. Justru yang kita lihat kadang-kadang masyarakat kita menjadikan ilmu bukan sebagai jawapan hidup, tetapi menjadikan ilmu sebagai tabarruk, sebagai mengambil berkat sahaja. Bukan dijadikan sebagai pencerahan, bukan dijadikan sebagai kesedaran, bukan dijadikan sebagai aspirasi kemajuan, bukan. Tetapi sekadar untuk ambil berkat sahaja. Jadi kadang-kadang kita terfikir kuliah-kuliah di masjid, kuliah-kuliah di surau sebagai contoh, sudah bertahun-tahun di kuliah, tetapi kualiti masyarakatnya seakan-akan tidak berubah. Barangkali sebahagiannya datang untuk mendengar ilmu, bukan untuk mendapat pencerahan dalam kehidupan, tetapi untuk sekadar nak dapat pahala ataupun nak dapat teduhan sayap malaikat untuk mengambil berkat dari majlis ilmu. Kita tidak nafikan perkara itu merupakan antara kesan ataupun manfaat ataupun janji yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Tetapi maksud ilmu pengetahuan itu tidak disedari oleh masyarakat umat Islam pada hari ini, kerana mereka melihat ilmu itu semata-mata sebagai bahan untuk berkat. Berkat pun difahami dengan kefahaman yang cetek. Baik. Begitu juga masalah yang terkait dengan ilmu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah katakan,
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Begitu juga yuzakkikum wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang Allah mensekalikan ilmu, kitab, hikmah, dan begitu juga yang keseterusnya kita akan bahaskan berkaitan dengan tazkiyah, iaitu penyucian. Penyucian jiwa. Dalam erti kata yang lain, apabila kita memiliki ilmu, kita semakin rasa puas dari sudut jiwa kita, dan jiwa yang puas itu adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang bersih. Baik. Cuma kalau kita lihat ya, sebagai contoh kita boleh buat beberapa contoh, iaitu ilmu pada hari ini, ilmu pengetahuan pada hari ini diuruskan dengan tanpa tazkiyah, tanpa kesedaran kerohanian, tanpa kesedaran penyucian jiwa. Sebagai contoh, banyak perkara yang pada asalnya objektifnya lain, tetapi lama kelamaan objektifnya lain. Sebagai contoh, dalam perbahasan tasawuf, objektif perbahasan tasawuf adalah untuk membentuk jiwa yang suci, jiwa yang bersih. Tetapi pada hari ini kadang-kadang perbahasan tasawuf itu mengundang prejudis kepada orang lain. Begitu juga mazhab fiqh sebagai contoh. Para ulama terdahulu menyusun mazhab fiqh adalah untuk memudahkan masyarakat awam untuk beribadat. Memudahkan masyarakat awam untuk beribadat. Tetapi pada hari ini perbahasan khilaf mazhab itu menjadi keserabutan bagi masyarakat awam. Begitu juga mazhab akidah yang membahaskan berkenaan pemikiran-pemikiran semasa zaman para ulama kita terdahulu. Sebagai contoh, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Maturidi, mereka bersungguh-sungguh menentang Mu'tazilah yang terkadang kelihatan mengutamakan rasional lebih daripada pertimbangan wahyu. Maka pemikiran seperti itu dilawan atas nama mazhab. Tetapi pada hari ini, jelmaan kebebasan berfikir liberal itu tidak disedarkan dengan kesedaran disiplin ilmu kalam yang terdahulu. Maka kalau kita lihat ya, pada asalnya para ulama kita menyusun mazhab untuk memudahkan kita beribadat. Tapi lama kelamaan mazhab itu dijadikan sebagai alasan untuk berkonflik, berkrisis pula antara satu sama lain, dan ini banyak dimanfaatkan oleh musuh terutamanya Barat pada hari ini untuk pecah dan perintah umat Islam. Sebagai contoh, kita boleh lihat silsilah ilmu yang saling terkait sesama mazhab. Sebagai contoh, Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad merupakan anak murid kesayangan Imam Syafi'i. Sebelum daripada Imam Syafi'i berpindah dari Baghdad ke Kahirah, Imam Syafi'i mengatakan, aku meninggalkan orang yang paling alim, yang paling bertakwa di Baghdad ini. Siapa? Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Syafi'i terkenal belajar dengan Imam Malik. Sebelum belajar dengan Imam Malik, Imam Syafi'i terlebih dahulu menguasai, menghafal kitab Muwatta Imam Malik, Imam mazhab Maliki. Dan begitu juga Imam Syafi'i belajar dengan Imam Asy-Syaibani. Imam Asy-Syaibani merupakan anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Malik pula berguru dengan Imam Nafi', Maula Abdullah bin Umar. Imam Nafi' merupakan guru kepada Imam Abu Hanifah. Jadi kita boleh lihat antara imam-imam mazhab tadi, mereka saling memiliki perkongsian silsilah ilmu antara satu sama lain.
mereka tenang-tenang saja. Tetapi masyarakat, umat Islam, bahkan segelintir agamawan pada hari ini menjadikan perkara itu sebagai alasan untuk berkonflik pula. Jadi sebenarnya di mana kehilangan hikmah ini? Bermaksud orang pada hari ini tidak jelas, tidak sedar apakah objektif, apakah tujuan masing-masing bermazhab. Masing-masing bermazhab. Lantas seperti mana yang disebutkan tadi, mazhab yang pada asalnya sepatutnya memudahkan umat Islam, tiba-tiba pada hari ini dijadikan alasan untuk bergaduh sesama orang Islam pula. Dan ini kita boleh lihat dalam banyak sejarah bagaimana musuh terutamanya Barat menggunakan alasan-alasan mazhab untuk melemahkan kesatuan umat Islam. Baik, begitu juga masalah ilmu kalam, berdialog untuk membahaskan secara logik, secara rasional. Dahulu para ulama menggunakan ilmu kalam untuk membahaskan, untuk menyanggah teologi-teologi yang datang dari Yunani, dari Greek, kemudian memberi kesan kepada Mu'tazilah. Mereka menggunakan disiplin ilmu kalam itu adalah untuk membahas isu-isu pemikiran. Isu-isu pemikiran. Tetapi cabaran kita pada hari ini, pemikiran sebagai contoh liberalism, ism yang ada pada hari ini, di kalangan masyarakat umat Islam tidak menganggap itu merupakan tuntutan ataupun keperluan untuk kita bahas, untuk kita fahami secara tuntas, kerana masing-masing menganggap perkara itu bukanlah sebahagian dari budaya ilmu Islam, kerana masing-masing melihat tajuk-tajuk tersebut tidak ada di dalam kitab-kitab turas. Jadi perkara inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita melihat seseorang yang karakter ataupun image agama, tapi dari satu sudut cara berfikirnya ada elemen sekular. Ada elemen sekular. Dari satu sudut ada elemen materialis. Jadi ini merupakan antara gejala yang menunjukkan seakan-akan umat pada hari ini kehilangan hikmah, tidak tahu tujuan ilmu dan tujuan bermazhab, tujuan disiplin-disiplin ilmu yang telah disusun oleh para ulama terdahulu, tidak jelas akan tujuan, akan objektifnya. Maka disebabkan itu berkaitan dengan tazkiyah, dengan penyucian jiwa, terkait juga dengan beberapa ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran. Allah katakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zaigh fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Allah katakan adapun golongan yang memiliki kecenderungan untuk sesat, kecenderungan untuk berkrisisi, untuk berkonflik, maka mereka mengikuti perkara-perkara yang samar, perkara yang kontroversi, sengaja untuk mencipta polemik, untuk mencipta fitnah dan mengemukakan penyelewengan. Jadi Al-Quran mengingatkan kepada kita, sekiranya kita menuntut ilmu, selain daripada untuk menikmati ilmu, untuk bertemu dengan kebenaran, maka jiwa kita akan terdorong dengan polemik. Sebagai contoh pada hari ini, polemik khilafiyah. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kepada kita umat Islam ramai ulama untuk diambil manfaat antara satu sama lain. Tetapi pada hari ini ia dijadikan sebagai satu sanjungan, dan akhir sekali sanjungan itu menghasilkan krisis antara pengikut-pengikut fanatik antara satu sama lain. Jadi ini perkara yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gejala di mana ilmu itu diuruskan oleh golongan yang hatinya ada problem, tidak ada tazkiyah. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi SAW kata, man talabal ilm
man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahu an-nar. Hadis yang agak masyhur juga. Nabi SAW katakan, barang siapa yang menuntut ilmu untuk bersaing dengan para ulama ataupun untuk mengambil kesempatan untuk tunjuk pandai dengan orang bodoh ataupun untuk mendapatkan perhatian, populariti di kalangan manusia, lantas Allah masukkan dia ke dalam neraka. Jadi kita perlu bertanya balik, selaku kita umat Islam, kita belajar untuk apa? Kita belajar untuk apa? Apakah untuk kita membina prestige, ataupun untuk kita bertanding, ataupun untuk kita membina taraf sosial? Kita perlu bertanya, kerana kekeliruan dalam menjawab soalan-soalan tersebut hanya akan menghasilkan krisis konflik dalam kalangan umat Islam. Justru perkara ini diingatkan oleh Allah dan Rasul, bagaimana ilmu itu perlu ada konsep tazkiyahnya, barulah kita memperolehi ilmu. Disebabkan itu kita boleh bezakan antara orang yang mahu menikmati ilmu ataupun orang yang menjadikan ilmu sebagai bahan pertandingan. Kalau orang yang nak menikmati ilmu, mereka akan tanya, apa yang kamu tahu, kongsikan kepada kami. Apa yang kamu tahu, kongsikan kepada kami. Tapi kalau orang jadikan ilmu sebagai pertandingan, dia akan menggeledah apa yang kamu tak tahu. Mari bertanding dengan aku, mari beradu ataupun bersaing ilmu dengan aku. Dan ini menghasilkan ketidakharmonian dalam kalangan masyarakat, sedangkan ilmu itu perlu dinikmati bersama. Jadi apabila ia tidak dinikmati dan ilmu itu dijadikan sebagai bahan pertandingan dan untuk membina reputasi, akhir sekali umat kehilangan hikmah, kehilangan tujuan dari sudut ilmu itu sendiri. Baik, begitu juga dari sudut masalah politik. Nabi SAW mengkaitkan Alkitab itu mesti mendominasi ataupun mesti mempengaruhi sikap-sikap politik. Dan terkait dengan tajuk kita hikmah, Allah Subhanahu Wa Taala turut menyediakan satu ayat yang menjelaskan hikmah itu turut terkait dengan politik, turut terkait dengan pemerintahan. Sebagai contoh dalam surah An-Nisa ayat 54, Allah katakan, wa ataina Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azimah. Dan kami kurniakan kepada Nabi Ibrahim Alkitab dan hikmah. Alkitab dan hikmah. Nabi Ibrahim dapat suhuf, maksud juga hikmah, dapat ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan dari Allah, dan dari itulah Nabi Ibrahim memiliki hikmah, dan kami kurniakan kepada mereka mulkan azima, pemerintahan, kerajaan, kekuasaan yang hebat. Para ulama tafsir menafsirkan bahawasanya keturunan Nabi Ibrahim itu dikurniakan kekuasaan pemerintahan. Jadi keturunan Nabi Ibrahim ini yang cukup terkenal dari sudut politiknya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim lahirnya Nabi Ishaq, dari Nabi Ishaq itu lahirnya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub mewariskan keturunan Bani Israel, dan raja Bani Israel adalah Daud dan Sulaiman, dikurniakan kekuasaan pemerintahan dengan hikmah. Dan kita perlu faham bahawasanya para nabi dan rasul berkuasa
dengan fatanah yang dipandu dengan kitab. Adapun kehilangan hikmah dalam kalangan umat Islam pada hari ini, apabila kita berpolitik tanpa berpandukan peraturan-peraturan kitab Al-Quran, maka kita kehilangan hikmah dalam berpolitik dari sudut konsistennya, dari sudut akhlaknya, dari sudut hujahnya, dari sudut solusinya. Bahkan pada hari ini kita menguruskan ataupun melayani Al-Quran itu hanya pada mengambil berkat sahaja, tetapi tidak digeledah apakah penyelesaian dari Al-Quran. Justru untuk realiti pada hari ini tidak cukup kalau kita katakan Al-Quran boleh selesaikan masalah. Al-Quran adalah pedoman kami. Al-Quran adalah perlembagaan kami. Masyarakat, realiti masyarakat pada hari ini, mereka ramai tidak bertanya what, apa yang kamu nak bawa ini apa. Tetapi masyarakat hari ini bertanya, kalau kamu kata Quran itu menyelesaikan masalah, bagi tahu kepada kami macam mana nak selesaikan masalah ini. Apakah solusi dari Al-Quran? Jadi kita selaku umat Islam perlu mengorak langkah ke langkah yang seterusnya, daripada kita memahami, daripada kita membaca, mengkhatamkan Al-Quran, kemudian mengangkat slogan Al-Quran Udus Turuna. Lebih daripada itu, kita perlu menyediakan jawapan-jawapan dalam persoalan dan polemik kehidupan kita ini berdasarkan Al-Quran, kerana masyarakat kita pada hari ini bertanya, Al-Quran ulas macam mana masalah kami, bagaimana nak selesaikan masalah ini dengan Al-Quran. Itu persoalan-persoalan how yang dikemukakan oleh masyarakat pada hari ini. Justru implikasi apabila kita tidak berpolitik dengan Al-Quran secara konsisten, secara insaf, maka kita akan kehilangan hikmah dalam bernegara, hikmah dalam kepimpinan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitabnya Mu'jam Awsat, Nabi SAW katakan, ala innal kitab was sultan sayaftariqan fala tufariqul kitab, ala innahu sayakunu alaikum umara yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Jadi Nabi katakan, ketahuilah sesungguhnya dalam kurungan sampai satu masa Alkitab iaitu Al-Quran dan As-Sultan merujuk kepada pemerintahan politik akan dipisahkan. Maka jangan kamu pisahkan diri kamu dengan Alkitab. Jangan kamu pisahkan diri kamu dengan Alkitab. Implikasi apabila kita memisahkan peraturan-peraturan Al-Quran dari praktis politik, maka ketika itu Nabi katakan, ala innahu sayakunu alaikum umara, ketahuilah padanya akan munculnya para pemimpin yang mana mereka memerintah, mereka memimpin untuk keuntungan diri mereka sahaja. Untuk keuntungan diri mereka sahaja, bukan untuk kepentingan kamu semua. Jadi mesej kehilangan hikmah itu dijelaskan oleh Nabi SAW setelah kamu umat Islam memisahkan antara Al-Quran, peraturan-peraturan yang digazetkan oleh Alkitab dalam praktis politik kamu, kamu akan dizalimi, kamu akan ditindas, kamu akan dianiaya oleh pemimpin yang kamu pilih sendiri. Maka disebabkan itu, gejala kehilangan hikmah dari sudut politik kita boleh lihat, kita fikir secara logik, secara rasionalnya, undang-undang dicipta oleh manusia untuk melayani manusia, untuk memberi keadilan kepada manusia, untuk memberi hak kepada manusia. Tetapi lama kelamaan undang-undang itu dijadikan sebagai mekanisme untuk menekan, untuk menganiaya, untuk menzalimi, untuk menyekat hak manusia. Jadi balik pada yang disebut tadi, seakan-akan kita kehilangan punca. Kita tak tahu sebab apa.
Kita tidak tahu sebab apa perkara itu dijalankan, apakah motifnya, apakah tujuannya, apakah objektifnya. Sebaliknya, kita pada hari ini umat Islam, yang kita tahu, yang penting kita buat. Yang penting kita buat tanpa jelas akan objektifnya. Lantas berlakulah kehilangan hikmah. Sebab itu Al-Quran secara konsisten meletakkan perkataan hikmah itu terkait dengan kitab. Maka disebabkan itu bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, dan bila sebut bulan Al-Quran, implikasi bila kita tinggalkan Al-Quran ataupun kita tidak serius mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kehidupan kita akan kehilangan hikmah. Jadi perumpamaan pada hari ini, seakan-akan umat Islam pada hari ini berdepan dengan kekeliruan, dilema. Sebagai contoh, mula-mula beli kereta untuk memudahkan kita pergi kerja. Tapi lepas dah ada kereta, akhir sekali kita bersungguh-sungguh pergi kerja untuk bayar duit kereta. Lari tujuan. Mula-mula beli kereta untuk pergi kerja, untuk cari duit, untuk cari makan. Tetapi lama kelamaan cari duit itu untuk bayar duit kereta. Begitu jugalah budaya beragama dalam kalangan orang Islam pada hari ini. Pada asal tujuannya lain. Pada asal tujuannya adalah untuk mencerahkan, tiba-tiba yang dapat kegelapan. Pada asal tujuannya untuk menguatkan ataupun memudahkan, tetapi lama kelamaan dapat kesusahan. Ini merupakan impak kepada gejala umat Islam yang meninggalkan Al-Quran ataupun tidak mengambil Al-Quran secara serius. Akhir sekali kita umat Islam kehilangan hikmah. Ada beberapa perkara lagi yang terkait juga dengan hikmah. Cuma itu beberapa contoh yang boleh kita ambil untuk menggambarkan realiti kehidupan umat Islam pada hari ini. Jadi rasa sekadar itu sahaja. Terima kasih kepada Triple IRD yang sudi menjemput, dan terima kasih pada teman-teman yang mengikuti. Allahumma ballagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Allah, saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.